قال النبي صلى الله عليه وآله وبركاته وسلم السلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين حرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجميلنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم والتذكر بالتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke petang ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah sampai ke saat ini kita berada pada hari yang ketiga bagi Ramadan edisi 1443. Ramadan yang pertama, Ramadan yang kedua telah pun berlalu meninggalkan kita. Sejauh mana lipat daya usaha yang kita lakukan pengisian sepanjang satu Ramadan dan dua Ramadan yang baru saja berlalu, serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang ada pada hari ini jangan pernah kita tinggalkan pergi berlalu begitu sahaja tanpa kita mengambil kebaikan dalam setiap hela hembus nafas Ramadan yang masih tersisa. Tak lama mana sampai habis saja waktu asar, azan maghrib berkumandang, maka pertemuan kita dengan Ramadan yang ketiga ini sudah pun berakhir, berpisah. Kerana itu kata ulama, seawal-awal kebaikan bila mana satu orang manusia yang beriman kepada Allah masuk di dalam bulan Ramadan, diberikan kebaikan, disampaikan dia berada dalam bulan Ramadan, memulakan akan dia dengan bersyukur kerana dia diberikan kesempatan untuk berada dalam bulan Ramadan. Yang ini. Dan sebab itu juga kita selalu sebut dan selalu kita ingatkan, antara perkara yang paling awal adalah kerana kita boleh bersyukur. Kita bersyukur kerana kita boleh bersyukur. Yang ni yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Bersyukur kerana mampu dan boleh bersyukur adalah seawal-awal syukur yang perlu untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sampai hari ni dia tak bersyukur lagi. Dia tak bersyukur sebab dia boleh bersyukur. Dia bersyukur atas nikmat, dia bersyukur atas keberolehan dia pada jabatan, pada jawatannya, pada gaji, kesihatan dan sebagainya. Tapi dia tak pernah bersyukur atas sebab dia tu boleh bersyukur. Kerana itu, bila kita duduk dalam
kemampuan ataupun peluang dan ruang yang Allah Ta'ala berikan ini, maka bersyukurlah kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk bersyukur dan kita duduk dalam bulan yang penuh dengan nilai kesyukuran. Seterusnya, bila kita sebut tentang Ramadan, antara perkara yang perlu untuk kita senantiasa segar bugarkan di awal Ramadan yang sedang kita lalui ini adalah betapa pentingnya syukur kehadrat Allah kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan edisi 1443 ini. Di saat kita banyak melakukan maksiat, tangan kita tak terlepas daripada melakukan noda, mata kita tak terlepas daripada melakukan dosa, kaki kita juga dalam keadaan senantiasa mendekat ke tempat-tempat yang jauh daripada taat kepada Allah, hati kita banyak bersangka buruk pada orang, mudah lidah kita berkata perkataan yang tidak baik pada semua orang yang kita kenal ataupun kita tak kenal. Tapi asbab rahim dan rahman Allah, kita masih lagi disempatkan untuk masuk bulan Ramadan. Ada sahabat kita, saudara kita yang Qurannya banyak dibaca lebih daripada kita. Sedekahnya lebih banyak daripada kita. Tahajudnya, solat sunatnya lebih baik daripada kita. Tapi perjanjian dia dengan kehidupan cuma berakhir pada bulan Sya'ban yang lalu. Ada orang yang cukup hebat bacaan Qurannya. Banyak, satu hari berjuzuk-juzuk. Tetapi hubungan dia dengan dunia hanya berakhir pada bulan Rejab yang lalu. Kita ni yang banyak maksiat, banyak buat dosa, banyak buat perkara-perkara yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, masih lagi Allah Ta'ala berikan kebaikan. Kenapa tidak pernah rasa untuk meluahkan, menggelegakkan rasa syukur dalam diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu disebutkan celaka bagi orang yang mana dapat Ramadan tapi masih lagi duduk dalam keadaan meninggalkan kebaikan yang dibawa bersama Ramadan. Bukan dekat bulan saja tuan-tuan. Setiap benda yang ada dalam bulan Ramadan, kita ambil kebaikan, kita buat amal ibadat, kita buat amal kebajikan. Kata Imam Nakhai, dinaqal oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, dia sebut apa? Kalau 1 rakaat di bulan Ramadan lebih baik dari 1000 rakaat di bulan lain. 1 helai dibaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih banyak daripada dibaca di bulan lain. 1 nilai sedekah kita di bulan Ramadan 1000 kali lebih baik daripada sedekah di bulan lain. Ini kalam Imam Nakhai. Dan bila kita sebut berkenaan dengan Ramadan, tidak lain tidak bukan, usahalah kita untuk merasa lemahnya, hinanya, dinanya kita di depan Allah. Walaupun diri penuh berkalung dosa, Allah masih lagi sempatkan kita untuk berada dalam bulan yang mulia ini. Seterusnya sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Perjalanan Ramadan pasti akan berterusan sampai ke akhir. Sama ada kita sempat ataupun tidak, itu kembali kepada kaf dan nun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni di bawah genggam takluk kun fayakun Allah. Maka selama mana kita masih lagi boleh menghembus hela nafas yang ada pada tubuh jasad kita ini, maka senantiasalah pusatkan, pasakkan untuk terus melakukan kebaikan dan kebajikan. Sementara kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan. Jangan pernah duduk dalam keadaan memberikan sedikit ruang untuk nafsu kita mengemudi perjalanan bahtera fikir kita. Jangan pernah memberi ruang kepada nafsu kita untuk kembali mengetuai rombongan-rombongan perjalanan dalam tubuh badan kita. Jangan pernah sekali-kali kita biarkan nafsu duduk dalam keadaan mampu untuk menundukkan dan melembutkan kita. Kerana itu ulama berikan kepada kita beberapa nilai faham daripada hadamnya hadis Nabi SAW menjelang bulan Ramadan. Antaranya kata Nabi SAW dari riwayat Tabrani disebutkan as-siyamu nisfu sabr. Sesungguhnya puasa itu sebahagian daripada sabar. Siapa yang nak tahu puasa dia betul tak betul, dia memang akan tahu maksud sabar. Orang yang benar puasanya, dia akan terus bersabar. Kemudian yang seterusnya, puasa itu cukup dekat dengan perkataan ju' wal atash. Orang yang berpuasa pasti akan mengalami kelaparan dan juga dahaga. Orang yang puasa, standard dia, secara fizikal dia akan mengalami situasi lapar dan dahaga. Itu normal. Tak ada siapa yang puasa tak lapar. Dan kalau kita pula duk sangka nak puasa tapi tak mau lapar, kata ulama yang tu tidak memenuhi syarat utama puasa. Minta maaf. Sebab puasa memang kena ada rasa lapar dan dahaga. Dan sebab itu jugalah bila mana kita duduk dalam bulan Ramadan,
perlu untuk kita fahami proses yang berkaitan dengan Ramadan ini dengan jelas. Maksudnya kalau kata lapak, ya berapa lama nak kena lapak? 13 jam, 40 minit kurang lebih. Dan Malaysia tak ubah benda tu. Pasal kita duduk di garisan khatulistiwa, jumlah waktunya kekal daripada mula terbit fajar sampailah terbenam matahari pada rangkaian waktu 13 jam lebih. Dan kita kena syukur sebab kita 13 jam. Ada saudara kita di luar pada Malaysia, puasa mereka 19 jam. Di Norway, Warsaw, mereka kena puasa hampir 19 jam untuk tahun ini. Dan itu masih lagi okey. 5 tahun lepas, mereka kena puasa 21 jam 30 minit untuk satu hari. Syukurlah kita 13 jam. Ada yang lagi cepat daripada kita? Ada negara yang lebih cepat. Tahun ni yang paling cepat adalah di sekitar Amerika Latin, Amerika Selatan. Dia Paraguay dan Uruguay. Mereka puasa 9 jam ke 10 jam dan ada yang 10 jam ke 11 jam. Paraguay, Uruguay. Lahak Yue tak ada. Jangan duk tanya, lahak Yue tak ada. Lahak Yue tasik gelugok. Memang tak ada. Jangan pernah risau. Kalau kita rasa kita punya puasa lebih awal daripada orang lain, syukur. Kalau kita punya puasa lebih lama daripada orang lain, sabar. Sebab hidup cuma jalan pada dua titik kayuhan pedal ini. Dua pedal ni yang duk bergerak. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Kalau tak main salah satu ataupun tidak bergerak salah satunya, maka perjalanan hidup kita memahami sunnatullah akan tempang. Kita akan duduk dalam keadaan komplain, compare. Kita hidup dalam keadaan mengharap komplimen, mengharap appreciation, mengharap penghargaan, pujian, tak suka pada kejian, caci maki tak suka. Tapi dalam masa yang sama, kita asyik meletakkan satu perkara yang Allah Ta'ala beri dalam keadaan kita tergesa-gesa tanpa kita meningkatkan nilai sabar dan syukur. Sebab tu bulan puasa, sabar. Yang kedua, pembinaan watak Ramadan berdiri pada nilai yang perlu untuk kita kenal pasti. Ramadan dikatakan ulama umpama universiti. Universiti yang ada banyak fakulti dan fakulti terasnya adalah 3. Yang pertamanya adalah fakulti As-Siyam, yang keduanya Al-Qiyam, yang ketiganya Al-Quran. 3 fakulti teras ini mendominasi perjalanan setiap titik-titik Ramadan. Takkan ada satu orang yang boleh mengaku dia mengharungi ataupun melayari perjalanan Ramadan tanpa dia menempuh 3 fakulti ini. Satu orang mesti melakukan puasa, menahan diri. Dan menahan diri bukan hanya berkisar 13 jam itu, tetapi disambung sampai 24 jam. Siang tahan lapar, malam tahan maki. Siang tahan lapar, malam tahan hati. Siang tahan lapar, malam tahan mata. Kalau kita tengok pada konsep asasnya lah. Bahkan kalau tengok balik secara keseluruhan, yang tahan hati, tahan mata tu berlaku dan berlangsung 24 jam. Yang lapar tu saja hanya 13 jam lebih. Yang lain semua kena tahan. Sebab sifat saum, tahan diri. Kemudian ada fakulti Al-Qiyam. Paling utama dan menjadi tumpuan spotlight dalam bulan Ramadan adalah tarawih. Pembinaan watak tarawih dibina dalam setiap kunjungan di masjid-masjid dan surau-surau. 8 rakaat, 20 rakaat. Kita dengan saudara baru kita duk sebut dekat mereka, kalau tak boleh juga buat 2. Paling tidak pun buat 2. Cuma kita minta target setiap malam kena buat. Hak tu je. Kita tak abang kata kena 8-20. Ada orang kata tak boleh, kena abang siap-siap. Yalah boleh abang lah. Tapi pasal baru Islam bulan 11 itu. Ambil wuduk pun duk lupa lagi. Rokok pun tak tahu buat. Rokok dulu kan, sujud dulu kan. So kita abang mereka. Kita cuma appoint assist mereka untuk solat. Lepas pada isyak, buat 2 rakaat. Nanti kalau ada rasa kekuatan, buat lagi 2. Lepas tu ada lagi, buat lagi 2. Biasakan lepas isyak buat 2. Lepas tu kalau sempat nanti waktu sahur, buat lagi 2. Tak letak dalam keadaan taklif yang banyak-banyak. Pasal untuk kes-kes yang kita kenal. Tapi kalau kata kita ni dah 40 tahun dah, takkan nak buat 2. Itu bukan mu'alaf dah tu. Itu mu'malas. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan perkara ini, Al-Qiyam, ya perlu untuk kita usahakan. Dan bukan hanya tertumpu pada fardu dan juga solat sunat tarawih. Juga jaga solat sunat qabliyah ba'diyah. Solat sunat rawatib, tahajudnya. Bahkan sebagian ulama kata solat sunat tarawih itu adalah latihan asas untuk solat sunat tahajud. Dan Alhamdulillah kita duduk dalam bulan Ramadan, paling tidak sebelum kita masuk subuh, kita bangun bersahur tu, tuan-tuan boleh sahaja ambil waktu untuk 2 rakaat solat sunat tahajud. Niat ada solat sunat tahajud. Kalau boleh, setiap pagi. Dan jangan tinggal. Tolong jangan miss.
Sebab nak tunggu kita boleh duduk dalam suasana macam ni tuan-tuan, insya-Allah tahun depan pula. Nak tunggu Syawal ni pakai dak. Ni bulan Ramadan ni sementara duk ada ruang waktu untuk kita bangkit sahur, buat solat sunat 2 rakaat. Dan niatkan untuk tahajud ataupun solat sunat hajat ataupun apa juga solat sunat yang kita rasakan perlu. Kemudian yang ketiganya adalah fakulti Al-Quran. Fakulti Al-Quran adalah satu perkara yang menjadi teras kekuatan, memberikan motivasi tertinggi kepada umat Islam sepanjang bulan Ramadan untuk meraih ganjaran pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan sekian banyaknya hadis yang dihimpunkan berkenaan dengan kaifiat fadilat orang-orang yang membaca Al-Quran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana Allah memberikan penghargaan kepada mereka di akhirat kelak. Cuma dalam bulan Ramadan ianya menjadi lebih utama kerana bacaan Al-Quran yang dikategorikan, dikira ganjaran balasannya pada setiap satu huruf akan digandakan sebanyak beberapa gandaan. Dalam riwayat yang tertinggi disebutkan satu huruf dalam bulan Ramadan akan digandakan dengan 10 kebajikan, 10 hasanah, kemudian 10 hasanah akan digandakan lagi dengan 10. Satu huruf bersamaan dengan 100. Dan bila kita baca Al-Quran, setiap bacaan tersebut, huruf tersebut, pahalanya akan diberikan kepada kita berdasarkan kemampuan kita baca. Bacanya lancar, maka 100. Bacanya tak lancar, akan dapat double. Dan lebih dahsyat lagi, kalau kita membaca Al-Quran itu bertepatan dengan malam Al-Qadar, ganjaran, imbalan, kebaikannya adalah melebihi 1000 bulan. Bukan 1000 bulan cukup-cukup, melebihi 1000 bulan. Khair dekat kalimah yang kita baca dalam surah Al-Qadar adalah bermaksud lebih baik dari 1000 bulan. Maka kebaikan tersebut bukan hanya pada 83 tahun beberapa bulan, tetapi lebih daripada waktu itu. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah untuk memberikan. Sebab tu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, dia menyasarkan orang Islam yang beriman baca Quran satu hari satu juzuk. Paling kurang satu hari satu juzuk. Nak tahu dia tu orang Islam, orang iman, satu hari satu juzuk. Kalau kata dia boleh mampu, kekalkan. Satu hari satu juzuk, bulan Ramadan 30 hari dapat satu kali khatam. Imam Syafi'i sebelum masuk bulan Ramadan khatam Al-Quran setiap hari. Setiap hari khatam sekali. Setiap hari khatam sekali. Masuk bulan Ramadan, dia akan khatam. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala akan khatam sehari 2 kali. Kalau sebulan Ramadan tu 30 hari, dia akan khatam 60 kali sebulan. Kalau kita boleh sampai tahun tu, Masya Allah, Tabarakallah, Tafaddal Mashkurah. Tapi ingat kita nak khatam pun belum tentu. Duk jumpa ketam. Takoyaki ketam tu ada. Tapi kita tak menafikan benda ni, boleh saja. Sebab nilai ni keberkatan. Sebab tu kena minta banyak. Allahumma barik lana fi Ramadan. Minta diberkatkan bulan Ramadan. Jangan kita duk pelik. Macam mana boleh baca sehari sampai 2 kali khatam. Kita duk pulun dah berapa tahun dah tak boleh buat pun. Berkat waktu tu tuan-tuan. Berkat waktu. Berkat suasana, berkat usia, berkat bi'ah yang kita bina. Sebab tu kalau kata boleh, satu hari satu juzuk. Kalau tak boleh, baca sekaligus. Baca setiap kali lepas solat 2 lai. Mula maghrib, lepas maghrib 2 lai. Lepas isyak 2 lai. Subuh 2 lai. Lohok 2 lai. Asar 2 lai. Habis tu juzuk. Kemudian masuk hari kedua pula, sama juga ulang. Sampailah kita selesai untuk khatam insya-Allah. Dan kalau tak boleh nak buat satu juzuk sehari, buat setengah juzuk. Dalam pendapat yang lain mengatakan tak boleh setengah juzuk, buat satu lai depan belakang. Satu muka tu, satu lai tu depan belakang. Tak boleh satu lai, baca paling tidak Al-Quran diturunkan paling pendek ayat dalam Al-Quran 3 ayat. Al-Quran 114 surah, surah paling pendek 3 ayat. Ada banyak surah 3 ayat. Paling pendek antara 3 ayat adalah surah Al-Kautsar. Inna a'tayna. Paling tidak baca Inna a'tayna. Dah tak mau sangat nak baca yang banyak-banyak. Tapi kalau Inna a'tayna pun susah juga nak baca. Baca Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pasal hati kita dah mati dah. Kata Imam Al-Ghazali, minta pada Allah hati yang baru. Moga-moga engkau akan dapat kekuatan, termotivasi dengan beratnya dosa, kaki yang kematu, pijak duri tak berasa. Waktu bila sebut kata benda ataupun perkara berkaitan Quran, carilah peluang. Kalau kita tak mampu nak baca, cari peluang untuk kita boleh bagi orang lain baca. Cari Quran untuk bagi kat mahtafiz dan sebagainya. Ataupun jadi orang yang sponsor, ada
kumpulan yang tadarus Al-Quran. Mereka yang tadarus ni nanti buka puasa aku yang bagi kurma ke apa ke. Usah. Asalkan ada connection dengan Quran. Sebab Quran itu Al-Quranul Karim. Ramadan Karim. Dua-dua ada Karim. Maksud Karim kemuliaan. Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan liutammimal makarimal akhlaq. Al-Quran, Nabi SAW diturunkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kemuliaan ni cukup banyak. Setiap perkara yang ada kaitan dengan Quran, automatik dia jadi mulia. Al-Quran, Allah Ta'ala tugaskan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pada Nabi SAW. Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril, asbab kata ulama, malaikat Jibril menjadi ketua kepada segala malaikat. Diturunkan dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi ketua kepada segala bulan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua kepada segala nabi dan rasul. Daripada Nabi SAW disampaikan kepada umat Nabi SAW. Umat Nabi SAW diiktiraf sebagai kuntum khaira ummah, menjadi ketua dan penghulu kepada seluruh umat di dunia. Sampai ada di kalangan Nabi yang nak jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bila baca Quran, wujilat qulubuhum tak wujud. Macam mana jadi benda tu? Ada sahabat bila dengar ayat sampai pingsan. Ada sahabat Nabi SAW bila dengar saja Al-Quran sampai menangis. Ada sahabat Nabi SAW bila dengar saja Al-Quran terus bersegera untuk menyampaikan sedekah dan sebagainya. Tapi kenapa benda tu tak ada dengan kita? Kenapa tak ada perasaan tu, tak ada nilai tu, tak ada emosi tu? Kerana kita lebih banyak duduk dalam keadaan merasakan Al-Quran itu hanya perlu dibaca tetapi tidak diambil pengajaran dan kebaikan daripadanya. Moga-moga Ramadan kali ini, Ramadan yang membekas di hati kita, membukakan ruang kebaikan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita termasuk dalam golongan yang awal-awal Allah Taala katakan la'allakum tattaqun, iaitulah mereka yang mendapat nilai muttaqin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian beroleh kebaikan sepanjang bulan Ramadan, diberkati sepanjang bulan Ramadan, dan saya ucapkan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak, Ramadan Karim. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima setiap amal kebaikan yang kita buat daripada awal Ramadan sampai ke akhir nafas kita, insya-Allah. Moga-moga dekat dulu perkongsian. Kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Kalau ada kekasaran bahasa tu kita bicara terlajak kata terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak pada hujung mulut sampai hujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan dari Nabi SAW, ala qadri khairi wa syarri min Allah. Pun begitu manusia tak dapat lari pada silap dan lupa. Kata Nabi SAW, al-insan la yakhru min al-khata' wa nisyan. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah, mohon maaf sudi diberi. Kalau ada silap dan salah, akhir kalam. Sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafadhal mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.